Sekejap ya. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala nabiyil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Kaliza, ATM dan ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah kita syukur pada Allah Jalla wa Ala. InsyaAllah kita teruskan lagi pengajian kita. Kak Liza rasanya dalam bab yang ketiga dah bincang ke belum Selamat Ida. Dah bincang lah bab 3. Bab 3 dah bincang. Kak dah detik dah 16 dan 8 bab 3. Okey, bab 4 belum lagi Bab 4 belum lagi. Okey, bab yang keempat iaitu pada ayat 13. Terima kasih banyak Kak Liza Okey, bab yang keempat. Siapa yang ada buku muka surat 136 136. Okey, saya share skrin dulu. Okay, pada ayat yang ke-13. Ayatnya auzubillahi minasyaitonirrajim. Fabima nakdhihim mitsaqahum la'annahum waja'alna qulubahum qasiyah. Ini sebenarnya untuk membaca 4 perkataan ni kadang-kadang orang dia tersilap tapi saya yakin ibu-ibu semua okey bacaannya, cuma kita tengok sikit je. Contohnya fabima nakdihim. Kadang-kadang ada orang baca nakdihim. Him. Dia baca him bukan him. Sepatutnya nakdihim. Dia halus Kerana kalau ha baris bawah he. He campur dengan mim, he, him. He, him. Jadi bukannya him. Setengah orang tu dia terlajak sikit. Fabima nakdihim. Fabima, yang betulnya fabima nakdihim. Misaqahum. Bukan misaqahum. Bukan hum. La'annahum. Bukan Waja'alna qulubahum. Bukan. Bukan hum tapi hum. Hum. Hum misaqahum la'annahum qulubahum. Dia agak sulit tapi insya-Allah dan saya yakin ibu okey cermat dalam bab ini. Cuma sebagai ingat-ingatan sahaja Fabima naqdihim mitsaqahum wa la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah. Maka dengan sebab mereka mencabuli perjanjian setia mereka, kami laknati mereka. Okey. Perjanjian setia tu boleh kita lihat dalam ayat yang ke-11 ni. Perjanjian setia untuk solat, tunaikan zakat, beriman kepada Rasul yang diutuskan. Okey, tapi apabila mereka disebabkan mereka telah melanggar perjanjian tersebut, la'annahum. Ini misaknya, misaq perjanjian. Maka kami laknati mereka wa ja'alna qulubahum qasiyah, dan kami jadikan kolbu mereka ni qasiyah. Qasiyah ni qasad. Dalam sebahagian tempat Allah Ta'ala sebut perkataan qasad. Contohnya kalau ibu-ibu lihat dalam suratul Baqarah, saya pun tak pasti ayat yang berapa tu. Sekejap saya tengok bukan ke belakang sikit. Summa antum haula atas lagi. Rasa okey. Ni betul. Summa qasad. Qasad qulubukum. Qasad ini qasiyah. Jadi dalam bahasa Melayu kita sebut kesat.
kata-kata yang kesat, hati yang kesat. Kesat-kesat ni benda yang kotor, benda yang keras, ya. Summa qasat, kemudian hati kamu menjadi qasat, yakni kesat. Okey. Cuma qasat dalam bahasa Arab tu lebih luas lah maknanya dibandingkan dengan kesat dalam bahasa Melayu kan. Okey, jadi dalam ayat ini menceritakan bahawa mereka telah mendapat dua bencana daripada Allah Azza wa Jalla disebabkan mereka melanggar perjanjian setia, iaitu satunya la'annahum, mendapat laknat daripada Allah Jalla wa Ala, dan satu lagi kalbu mereka menjadi qasat ataupun qasiyah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kalau kita bincangkan ya, sebenarnya apa perkara yang boleh melembutkan hati kita. Dan saya yakin kalau kita nak senaraikan banyaklah perkara yang boleh melembutkan hati. Boleh tak sebagai satu perbincangan antara kita, boleh tak kita bincang macam mana cara untuk melembutkan hati? Cara melembutkan hati. Okey, ibu-ibu tolong berikan jawapan sama ada secara lisan ataupun tulisan yang ada. Apa Kak Liza? Baca Quran dan faham makna dia. Baca Quran dan faham makna. Okey. Lagi? Mengingati mati. Masya Allah. Kak Anis Arsila ke tu? Ya, ya Ustaz, Kak Anis. Lama tak jumpa Kak Anis. Tengok di sobah je lah ya. Ya. Mengingati mati lagi. Zikir. Puan Shima. Okey, apa lagi? Puan-puan yang lain, Puan Hajar dan lain-lain. Apa lagi yang boleh kita cara melembutkan hati kita? Ibu Balkis, Puan Aini, Bonda Azah pun ada, Puan Sa'diyah, Puan Zawiyah dan lain-lain. Ingati Allah tu zikir lah. Zikir itu ingat. Zikrullah. Okay, apa lagi? Mungkin dalam dua lagi. Berteman dengan orang soleh. Baru je saya nak sebut. Tiba-tiba Puan Sarah dan Kak Niza ada dua sebut macam tu kan. Berbuat baik dengan anak yatim. Bersahabat dengan orang soleh. Menyantuni anak yatim. Menyantuni anak yatim ni memang betul. Ini soalan yang jawapan sangat bagus. Apa soalannya terkeluh tadi? Iaitu macam mana cara melembutkan hati ya. Macam mana cara melembutkan hati. Solat malam. Okey, ada solat malam. Ya. Okey, mulai. Menepati janji Allah Akbar dan sebagainya lah. Okey, minta maaf ya, saya tak tulis semua tu. Masuk ada jawapan lagi. Meninggalkan perkara-perkara yang menggemukkan nafsu. Masya Allah ya. Berdoa dalam setiap keadaan. Saya pun samalah dengan ibu-ibu sekalian. Macam itulah yang kita akan fikirkan. Bagaimana cara melembutkan hati. Tapi saya langsung tidak pernah terfikir jawapan yang diberikan oleh Ibn Uqail. Yang saya sebutkan dalam buku ni. Okay, dalam buku bab yang keempat Suratul Ma'idah. Kata Ibn Uqail, saya bacakan ya. Ibn Uqail memberikan nasihat satu ketika. Wahai orang yang keras, wahai orang yang hatinya keras. Berwaspada daripada mengingkari janji. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla menyatakan mafhumnya, maka dengan sebab mereka mencabuli perjanjian setia mereka, kami laknatkan mereka dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Okey, itu dalam kitab Ibn Rajab Al-Hambali, iaitu Zam Qaswatil Qulub, mencela kalbu yang kesat. Ya. Bermakna orang yang mencabuli perjanjian ini, hatinya akan menjadi keras. Dan sekiranya kita menepati janji, hati kita menjadi lembut. Itu dia punya kelebihan daripada menepati janji. Jadi tak pernah terfikir kan? Kak Liza, kalau boleh saya tanya Kak Liza pernah terfikir ke dengan menepati janji itu kita boleh melembutkan kalbu kita? Tak. Tak pernah terfikir kan? Okay. Kak Anis macam mana Kak Anis? Kak Anis pernah fikir ke dengan menepati janji tadi? Tak pernah. Memang tak pernah terfikir. Okey, samalah. Sebelum saya menulis buku ni, saya langsung tak pernah fikir.
Yang kita fikirnya untuk melembutkan kalbu ni, baca Quran, zikir, kita duduk dengan orang yang soleh, begitulah kita fikir pun. Tiba-tiba dalam Al-Quran telah menceritakan satu benda yang sangat unik, iaitu dengan kita menepati janji, hati kita menjadi lembut, dan sebaliknya, iyazambillah, dengan kita mencabuli perjanjian atau tidak menepati janji, hati kita menjadi keras. Sekejap saya nak pasang charger je. Dan perjanjian ini dia luas lah ya. Sama ada janji nak jumpa pukul berapa, itu pun janji. Ataupun janji untuk menunaikan amanah, janji juga. Janji untuk menyiapkan tugasan yang diberikan. Okay. Ataupun yang lebih tinggi lagi ialah janji untuk isu kenegaraan lah yang lebih besar lagi. Jadi orang yang berusaha menepati janjinya, Allah Ta'ala dah sediakan fadilat dia, iaitu akan menjadi lembut hatinya. Betul kan Anis ya? Dan sebagaimana yang biasa saya sebutkan kepada sebahagian ibu-ibu yang dirahmati Allah, tapi saya nak ulang balik, setiap ibadah ni dia ada kelebihan dia tersendiri. Ya, setiap ibadah ada kelebihan tersendiri. Sebagai contoh, kalau kita bersedekah, maka ia boleh menyebabkan sembuh penyakit-penyakit kita. Kalau kita, Kalau kita, apa lagi ya? Tak terfikir pula kalau kita Menyambung silaturahim, panjang umur. Silaturahim, panjang umur dan murah rezeki. Panjang umur dan murah rezeki. Jadi begitu juga dengan ibadah yang ini, namanya sesiapa yang menepati janji, lembutlah hatinya, dan sesiapa yang sering memungkiri janji, maka akan keras hatinya. Okey, misalnya kalau kita buat contoh yang paling jelas ialah janji untuk membayar hutang. Inilah masalah yang paling kritikal dilalui oleh ramai orang, yang mana dia berhutang dan dia kata dia nak bayarlah nanti dalam 2 bulan lagi, insya-Allah dah bayar katanya. Tapi 2 bulan berlalu, langsung tak ada bayarannya walaupun sedikit. Dah setahun berlalu pun tak ada bayaran. Dan bila kita jumpa, dia mula marah-marah kita. Betul lah apa yang disebutkan oleh Nabi Yunus SAW. Bila sahabat tanya Nabi, kenapa Rasulullah banyak sangat berdoa agar jauh daripada hutang? Kata Nabi SAW, ya, kerana orang yang berhutang ni, nanti bila dia bercakap, dia banyak tipu. Bila dia berjanji pun, dia mungkiri. Jadi mulalah hatinya pun mula, dan sekali dia berhutang orang dan dia tipu, dia akan nak lagi tipu orang. Sebagaimana skamer, dia takkan puas dengan menipu sekali je. Ala-ala menipu, biarlah dia menipu ramai orang. Jadi itu, na'udzubillah min zalik, ibu-ibu sekalian ya. Jadi insya-Allah kita menjadi orang yang menepati janji. Dan saya minta maaflah Kak Niza dan semua kalau saya ni kadang-kadang terlambat dalam beberapa minit. Tapi saya akan berbuat demikian. Kalau saya lambat je, saya akan maklum kepada penganjur, maaf lambat sedikit. Ya, kadang-kadang lambat tu kelemahan diri kita sendiri. Kadang-kadang lambat tu kerana kita terperangkap dengan beberapa keadaan. Tapi yang paling penting ialah kita maklumkan. Maaf lambat sedikit. Dan kita cuba cover balik dengan tamat lambat sikit ke. Kalau boleh, kalau tak boleh tu tak apalah. Okay, baik. Itu satu perkara. Yang seterusnya, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita lihat pula pada ayat 27. Ayat ini ada kaitan dengan antara dua orang anak Nabi Adam AS. Semalam baru saya di Masjid Ubudiyah Seksyen 19 Shah Alam, imam membaca ayat ini. Wasnu alaihim naba'a banai Adam bil haqqi idh qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Qal la aqtulannak. Qal innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Okey. Jadi poin yang kita nak sampaikan ialah pada hujung tu. Hanya sahaja Allah Ta'ala menerima amalan daripada orang yang bertakwa. Okey. Jadi ceritanya tentang dua orang anak Adam yang mempersembahkan korbannya kepada Allah Azza wa Jal. Allah Ta'ala terima korban salah seorang daripada mereka. Dan Allah Ta'ala tidak menerima korban seorang lagi. Maka seorang lagi pun marah, dia sebut, la aqtulannak. Aku betul-betul nak bunuh kamu. Maka yang seorang lagi menjawab,
hanya sahaja Allah Ta'ala menerima korban daripada orang yang bertakwa. Baik. Ibu-ibu yang saya kasihi, kita sebelum kita apa-apa pun kita tengok dulu dua perkataan ini. Pertamanya perkataan innama. Mungkin sebahagian pernah mendengarnya dan mungkin sebahagian belum lagi. Okey, apa maksud innama? Innama apa maksudnya? Sesungguhnya. Sesungguhnya. Hanya sesungguhnya. Okey, apa beza antara innama dengan inna? Inna pun sesungguhnya. Innama pun sesungguhnya. Okay, apa beza dia? Ada ma dengan tak ada ma. Pokoknya Okey, apa maksud ma tu? Okey. lebih, penekanan tu lebih. Penekanan Tahu lebih. Hanya kan Ustaz. Apa Dr. Manirah? Macam ada maksudnya hanya orang tertentu saja, sungguhnya hanya kan. Hanya sahaja kan. Okey. Apa yang Dr. Manirah sebut tu betul lah. Pertamanya, tuan-tuan dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, kalau inna kita terjemahkan sebagai sesungguhnya, tapi kalau innama kita terjemahkan sebagai hanya senya. Okey, itu satu dulu. Hanya senya dia je. Hanya senya Kak Liza je yang sekian. Kak Liza seorang je. Okey. Itu secara umum. Dan kalau kita pergi perincikan lagi, inna tu artinya innama tu sebenarnya dia gabungan daripada inna dengan ma. Innama ia adalah gabungan antara dua perkataan, iaitu inna plus dengan ma. Okey. Apa maksud inna? Inna sesungguhnya. Apa maksud ma? Okey, ma ni ada banyak maksud. Ma ada banyak maksud. Antaranya ma tu maksudnya ialah apa? Mas Muki, apa nama awak? Okey. Ismi Munirah Aminullah. Contohnya kan. Okey. Ma juga boleh bermaksud takjub. Takjub. Ma ajmalas sama. Alangkah. Ma tu diterjemahkan sebagai alangkah. Ma ajmalas sama. Alangkah indahnya langit ini. Ada bintang-bintangnya dan sebagainya. Okey. Dan ma juga bermaksud menafikan. Wa ma anna bi zallamin lil abid wa ma. Dan tidaklah, ma tu tidaklah menafikan. Dan tidaklah aku menzalimi hamba-hamba yang melakukan maksiat. Jadi ma dalam konteks innama ni ialah ma menafikan. Apa maksud ma menafikan? Apa maksud ma menafikan? Iaitu kalau kita kembali kepada ayat innama yataqabbalullahu minal muttaqin, sesungguhnya Allah hanya sahaja Allah menerima amalan orang yang bertakwa. Okey. Pertamanya inna dulu. Inna sesungguhnya Allah Ta'ala menerima amal orang bertakwa. Itu satu. Okay, ma menafikan. Okay, ingat puan-puan, ibu-ibu, ma menafikan. Maksudnya premis yang kedua ialah Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak menerima amal orang yang tidak bertakwa. Itu maksud dia. Saya dah bagi cek dah tu. Nampak jelas tak ibu-ibu sekalian? Apa yang saya terangkan ni? Jelas Ustaz. Okey. Inna sesungguhnya Allah Ta'ala menerima amalan orang yang bertakwa. Ma tak apa pula? Ma Allah Ta'ala tidaklah menerima amalan orang yang tidak bertakwa. Sebab itulah innama tu difahami sebagai hanya senya amalan orang bertakwa sahaja yang diterima. Amalan orang tidak bertakwa tidak akan diterima oleh Allah Azza wa Jal. Okey. Itu satu. Yang kedua ialah perkataan yataqabbalu. Yataqabbalu dalam bahasa Arabnya dipanggil sebagai fi'lun mudhari'. Okay, dia ada satu tempat tu kita boleh cek dia punya kaedah bahasa Arab. Tapi saya tak tahu yang ni macam mana. Yang ni bukanlah terlalu mendalam ya. Tapi dia ceritalah sedikit sebanyak. Jom kita tengok. Jauh pula. Okey, sini. Dia panggil
Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Oh, dia tak ada secara terperinci. Itu secara umum sahaja. Okay, yataqabbalu tu ialah fi'lun mudhari'. Fi'lun mudhari' ni menunjukkan sesuatu yang sentiasa berlaku. Sesungguhnya Allah pada bila-bila masa sahaja, bukan pada zaman anak Nabi Adam AS sahaja, bahkan pada bila-bila masa sampailah akhir zaman, hanya menerima ibadah ataupun amal orang yang bertakwa. Okey, itu yang kedua. Okey. Yang ketiga, ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian, apakah maksud orang yang bertakwa? Apa maksud orang yang bertakwa? Okey. Orang yang bertakwa dalam ayat ini ialah kata nama, menunjukkan orang yang betul-betul bertakwa. Takwa tu apa maksud dia, ibu-ibu? Okay, satu, takwa tu bermaksud menyediakan benteng daripada kemurkaan Allah Azza wa Jal dengan melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Okay, satu. Tapi orang yang bertakwa tu apa maksud dia? Okay, takut pada Allah. Okay, itu satu bahagian. Okay, apa lagi ciri orang yang bertakwa? Okay, Kak Anis? Mengerjakan suruhan, meninggalkan larangan, Ustaz. Oh, itu memang jawapan yang paling deep lah. Itu jawapan terlalu umum yang kita terima, itulah jawapan yang terbaik. Lagi? Yang sentiasa bersedia untuk melakukan persediaan untuk mengelakkan dimasukkan dalam golongan yang termasuk dalam neraka. Itu Ustaz. Okey, terima kasih. Pak Syima pun terima kasih. Okey. Jawapan, apa sahaja jawapan yang ibu-ibu berikan, semuanya betul sebenarnya. Cuma dalam Al-Quran, apabila Allah Ta'ala sebut orang bertakwa, Allah Ta'ala sebut secara khusus. Maknanya ada tang orang bertakwa itu maksudnya ialah orang yang menuntut ilmu dan melakukan pengkajian. Okey, itu orang yang bertakwa. Ada masa orang bertakwa itu bukannya merujuk kepada secara umum begitu, tapi ia merujuk kepada orang yang menjaga hubungan. Okey, menjaga hubungan persaudaraan kalangan orang Islam, itulah dinamakan sebagai orang yang bertakwa. Misalnya kalau kita lihat dalam muka surat yang ke-63, betul, dalam muka surat 63, iaitu dalam surah Ali Imran, okey. Ini cerita berlaku pergaduhan ni kalangan umat Islam. Dan Allah Ta'ala pun sebut, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Hendaklah kamu berpegang dengan tali Allah seluruhnya, jangan berpecah belah. Ayat sebelum tu Allah sebut, ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kepada Allah Jalla wa'ala dengan sebenar-benar takwa. Takwa dalam ayat ini bermaksud, jagalah hubungan sesama orang Islam, jangan berpecah belah antara satu sama lain. Jadi takwa dalam ayat ini ialah semua menjaga kesatuan umat Islam. Bukannya kita merujuk kepada solat ke, merujuk kepada haji ke, merujuk kepada sedekah ke, merujuk kepada menahan perasaan marah ke. Tak. Ini khusus menjaga hubungan sesama umat Islam. Okey, itu satu. Kemudian kalau kita lihat dalam ayat yang begitu popular tentang takwa, tadi ayat itu ayat yang paling popular yang sering dibaca dalam khutbah. Selain daripada itu ada satu lagi ayat yang popular tentang takwa, iaitu ayat 12 surah Al-Hujurat. Kata Allah Jalla wa'ala, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia kalangan kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Ayat ini pun takwanya merujuk kepada hubungan international ataupun hubungan antarabangsa. Kerana kita lihat kepada konteks ayat, wahai umat manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu daripada lelaki dan juga wanita, dan kami jadikan kamu ni berpuak-puak, berkabilah-kabilah, supaya kamu saling kenal mengenal antara satu sama lain. Maka orang yang menjaga hubungan kemanusiaan dalam konteks at-ta'aruf, ta'aruf silang budaya, ta'aruf silang agama, ta'aruf silang bangsa dan bahasa, itulah merupakan orang yang paling bertakwa kepada Allah Azza wa Jal.
Jadi ini merujuk kepada apalagi merujuk pada pemimpin-pemimpin peringkat antarabangsa yang menjaga hubungan antara negara ini dengan negara yang lain, itu pun dipanggil sebagai orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jal. Nah, jadi makna takwa ni dia luas. Dia tidak boleh difahami dalam konteks solat, puasa, zakat, sedekah, begitu saja tak. Hubungan kemanusiaan pun bila dipelihara, itu pun dinamakan takwa. Dan orang yang menjaga alam sekitar pun ia dinamakan orang yang bertakwa. Dan dalam ayat yang lain, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, apa tu? Orang yang bertakwa difahami orang yang menahan perasaan marah, orang yang sedekah dalam keadaan diam-diam, orang yang memberikan kemaafan kepada orang lain, itu orang yang bertakwa. Jadi takwa ni luas, ya. Takwa ini luas. Dalam konteks ayat ini, takwa ini ialah orang yang secara khususnya ikhlas dalam berkorban dan mempersembahkan amalnya kepada Allah Azza wa Jal. Ya, orang yang ikhlas mempersembahkan amalannya kepada Allah, dia cuba mempersembahkan korban yang terbaik, bukannya korban yang buruk, bukannya korban yang ala kadar sahaja, ya. Itu maksudnya. Okey, boleh faham ya ibu-ibu? Okey, sekarang ni Allah Taala menyatakan bahawasanya Allah hanya menerima amal orang yang bertakwa kepadanya. Maka dalam buku ini saya pun sebut ulasan daripada Amir bin Abdi Qais. Apa kata beliau? Ayat Al-Quran yang paling saya sukai melebihi dunia seluruhnya, agar saya dapat mengecapinya, ialah supaya Allah Azza wa Jal menjadikan saya orang yang bertakwa. Ayat itu ialah innama yataqabbalullahu minal muttaqin, surah Al-Maidah al-ayah 27, 27 ya. 27. Di saat beliau sakit yang membawa kematian, beliau ditanya, apakah yang menyebabkan Tuan menangis? Beliau menjawab, satu ayat dalam kitabullah. Ditanyakan ayat apa? Beliau menjawab, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Maknanya ayat innama yataqabbalullahu minal muttaqin bagi Amir bin Abdul Qais amat deep dan membekas dalam diri dia. Sebab itu ayat yang paling dia harapkan dia termasuk dalam golongan tersebut. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Ayat yang paling dia fikirkan di saat kematian dia, dan dia bimbang, beliau bimbang kalau beliau tidak dapat memenuhi kehendak ayat tersebut, pun ayat yang sama, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Baik. Kemudiannya apa pula komen daripada Abu Darda radhiyallahu an? Jom kita tengok sedikit sahaja tentang Abu Darda ini. Apa nama sebenar Abu Darda? Isterinya pun dikenali sebagai Ummud Darda. Abu Darda. Jadi Darda tu nama anak dia lah. Nama sebenarnya apa dia Abu Darda ni? Tengok Abu Darda, nama sebenar beliau ialah Uwaimir bin Zaid bin Qais. Ataupun ada yang kata namanya Uwaimir bin Amir. Uwaimir ni nama Umar lah. Umar, Amir, Uwaimir, itu nama-nama yang sama lah tu. Termasuklah Muammir. Jadi isteri beliau ada tak disebut di sini? Tak adalah isteri beliau. Ada yang kata namanya Amir, tapi yang glamournya nama beliau ialah Uwaimir. Cuma ini Ummu Darda. Ummu Darda tak sebut pun apa nama dia. Ataupun ada tentang Ummu Darda yang boleh kita tengok. Ummu Darda. Terjumatus sahabiyah. Ummu Darda ialah Hujaimah. Sekejap saya nak tengok macam mana eja bacaan dia. Ni ada di sini. Hujaimah. Menarik. Saya pun tak pernah tahu nama beliau ni. Nama beliau ialah Hujaimah ni. Ummu Darda as-sayyidah al-alimah al-faqihah Hujaimah. Hujaimah. Tapi betul ke ni? Okey, betul lah. Ummu Darda, sahabat Nabi ya. Hujaimah dan juga suaminya Uwaimir. Baik. Ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian, apa kata Abu Darda? Mengetahui bahawa Allah Azza wa Jalla menerima satu salat yang saya kerjakan,
lebih baik, lebih saya sukai berbanding dunia dan apa sahaja isinya. Kita dapat tahu Allah Ta'ala terima ibadat solat subuh kita tadi. Allahu Akbar. Itulah benda yang paling besar. Lebih besar daripada kita mendengar berita, kita dapat cabutan bertuah daripada Bank Islam sebanyak 1 juta. Gembira juga dapat cabutan bertuah 1 juta tu. Tapi dapat tahu cerita Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita, itulah nilai yang paling besar yang tidak dapat digambarkan. Dan bila Allah Ta'ala terima ibadat kita, tak ada apa dah lah. Syurga lah insya-Allah. Jauh daripada neraka lah jawapannya. Apa lagi berita yang gembira melebihi berita tersebut? Saya, sahabat saya baru saja meninggal dunia 2 hari lepas. Mungkin sebahagian tuan-tuan, ibu-ibu perasan ya. Imam di sebuah masjid di Perlis meninggal. Dan memang mengejutlah, dan beliaulah batch kami di sekolah menengah yang pertama pergi bertemu dengan Allah Azza wa Jalla, ya, pada hari Isnin malam. Jadi pada Isnin malam tu, lepas beliau mengimami salatul maghrib, beliau pun maklumkan kepada Ustaz Korni Idrus yang mengajar pada malam itu. Kata Ustaz, nanti Ustaz gantilah dia untuk jadi imam salatul isyak sebab dia ada urusan. Dan dia pun balik ke rumah. Bila balik ke rumah itulah dia naik motor dengan anak dia. Dan anak dia yang bernama Uwais cerita, ayah dia baca Quran semasa naik motor tu. Tiba-tiba ayah dia serik je pergi langgar tiang elektrik. Motor tu jatuh dalam sungai dan tapi alhamdulillah lah dia tak jatuh sungai. Dan dia terus meninggal di tempat kejadian, anak dia pula patah tangan. Jadi sangat mengejut. Tapi nak ceritanya dia kata dia ada urusan, betul lah. Dia ada urusan di tempat lain. Dan dia buat urusan tempat lain, dia tak kembali daripada kita. Kecuali pertemuan di akhir nanti di syurga insya-Allah. Tapi alhamdulillah, dia pergi dalam keadaan dia mengimami salatul maghrib. Dia baca Quran sepanjang naik motosikalnya. Itu satu kehidupan yang begitu bererti lah bagi saya. Ya. Pemergian yang begitu mendalam. Jadi ibu-ibu dan rahmat Allah sekalian, bila kita tahu kematian-kematian yang demikian rupa, kita rasa gembira sangat. Apalagi banyaklah kita di zaman-zaman sekarang ni kita dengar cerita macam-macam kematian orang yang soleh. Itu Masya Allah, ya, Masya Allah. Sangat-sangat menggembirakan hati kita, ya. Alhamdulillah. Dan semoga Allah Ta'ala juga menamatkan kehidupan kita dengan baik. Seterusnya kita tengok pula pada muka surat 30, pada ayat 31. Muka surat 139. Faba'asallahu ghuraban. Selepas dia bunuh adik dia, dan dia menyesal dan dia panik. Macam manalah nak buat dengan mayat adik dia ni. Nanti kalau ayah dia tahu, Nabi Adam AS tahu yang dia dah buat jahat kepada adik dia, nanya tu macam mana dia nak selamat. Dia mula timbul perasaan amat-amat takut, amat-amat bimbang. Maka Allah Azza wa Jalla pun untuk menyelamatkan jenazah tersebut daripada ialah nanti berbau busuk, maka Allah Ta'ala pun faba'asallahu ghuraban, mengutuskan seekor burung gagak. Seekor ya, bukan 2 ekor. Ya bahasu fil ardi, menguis-nguis tanah, liyuriyahu kaifa yuwari sawata akhi, mengajar kepada dia bagaimana cara menimbus mayat adik dia. Dan dia pun sebut, ya wailata ajaztu an akuna misna hadzal ghurabi fa uwariya sawata akhi. Maka dia pun berkata, alangkah aku ni lemah sangat, tak terfikir langsung untuk buat sebagaimana burung gagak ini. Maka dia pun menimbus jenazah adik dia, mayat adik dia. Fa asbaha minan nadimin, dia menjadi orang yang menyesal. Dan di situ ada 2 tu ya. Satu, fa asbaha minal khasirin, dia jadi orang yang rugi kerana bunuh. Yang keduanya, lepas peristiwa itu berlaku, fa asbaha minan nadimin, dia menyesal. Dia rugi, dia menyesal. Dia berada dalam keadaan takut selama-lamanya dalam hidup dia. Dia tidak akan bahagia selama-lamanya dalam hidup dia. Apapun apa kesudahan dia di hadapan Allah Azza wa Jalla kelak, itu cerita Tuhan lah. Kita tak boleh komen apa-apa. Kita tak boleh kata dia ahli neraka. Mungkin dia bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla, tapi Allah Ta'ala tidak dedahkan cerita tersebut. Ada ulama yang kata fa asbah minan nadimini, artinya dia menyesal, dia bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla.
Tapi lebih tepat lagi sebenarnya nadimin di sini bukan menyesal taubat. Tapi dia menyesal kerana mengambil tindakan terburu-buru menyebabkan dia pun hidup tidak bahagia. Baik. Tuan ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian, kalau cerita Israiliyat dia kata 2 ekor burung gagak datang bergaduh kan. Dan seekor tu dia smack down kawan dia, kemudian dia pun kebumikan mayat kawan dia. Maka ditiru oleh Qabil, katanya Qabil kan. Tapi sebenarnya tidak, seekor je burung gagak yang datang. Dan burung gagak itu duduk dekat je dengan Qabil. Qabil tu tak tahulah betul tak betul nama. Kerana disebutkan Haza. Lemahnya aku ni, kenapa aku tak buat sebagaimana burung gagak ini. Haza tu ini. Haza tu menunjukkan dekat. Jadi burung gagak tu duduk dekat je dengan mereka. Mungkin kerana burung gagak ni tabiat dia nak kepada bangkai. Dia nak bangkai. Maka nak selamatkan bangkai itu, kena kebumikan jenazah. Dan dia kuis-kuis tanah tepi bangkai itu. Baik, tepi mayat tu kan. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, persoalan yang menarik dibawakan oleh Ibn Qayyim Al-Jauziyah ialah mengapa Allah Ta'ala memberikan penekanan tentang nama burung gagak itu Ghuraban. Kenapa dia sebut nama tu? Sedangkan kalau tak sebut nama pun tak, mesti dia gini. Apabila Allah Ta'ala sebut nama, mesti ada sebab. Mesti ada sebab. Kerana banyak aja benda yang Allah Ta'ala tak sebut nama. Sebagaimana nama sahabat Nabi, seorang pun Allah Ta'ala tak sebut, melainkan Zaid. Apabila Allah Ta'ala sebut nama Zaid seorang je dalam Al-Quran, mesti ada sebab dia. Kenapa nama Abu Bakar tak disebut? Kenapa nama Khadijah tak disebut? Kenapa nama buah hati Nabi Aisyah radhiyallahu anhum ajma'in semua tak disebut? Itu persoalan dia. Jadi apabila Allah Ta'ala sebut nama Ghuraban, mesti ada sebab. Iaitu saya nyatakan dalam muka surat 140. Saya bacakan ya. Gagak dinamakan Ghurab. Ghurabun. Asalnya nama Ghurabun berasal daripada Ghuraba, bermaksud asing. Apabila Qabil membunuh adiknya, maka dia mula terasing daripada rahmat Allah Azza wa Jalla. Dia mula terasing daripada ibu bapa dan keluarganya. Dia mula berada dalam kesunyian. Itu kata Ibn Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitab Miftah Darus Sa'adah. Bermakna sesiapa yang melanggar perintah Allah Azza wa Jalla, dia sebenarnya berada dalam kesunyian, keterasingan, dia rasa tak ada orang pun suka dengan dia. Dan hal ini ibu-ibu yang saya kasihi, kita boleh lihat dalam surah At-Taubah, satu surah yang bagi saya, ya Allah, ayat inilah. Ayat ini betul-betul membuatkan kita rasa takut sangat-sangat. Iaitu kita tengok saya cari kat mana dah. Ini ayat dia. Ayat 118 surah At-Taubah. Cerita 3 orang yang tidak terlibat dalam perang apa ya? Perang Tabuk ke perang apa? Perang Tabuk kan? Tabuk. Mereka apa doktor? Tabuk. Tak pernah tabuk. Okey, terima kasih. Wa 'ala salasati allazina khulifu wa 'ala salasati allazina khulifu. Dan Allah Ta'ala menerima taubat 3 orang yang ditangguhkan tu. Termasuk Ka'ab bin Malik yang paling popularnya Ka'ab lah. Hatta idza daqat alaihimul ardu bima rahubat. Itu poin dia. Masa tu apabila mereka di pulau selama 40 hari lamanya, kemuncaknya isteri mereka pun kena pulau suami masing-masing. Itu kemuncaknya. Suami, isteri tak layan suami. Atas perintah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hukuman yang amat berat. Dan masa itulah sampainya surat daripada kerajaan Romawi rasanya menjemput mereka untuk join kerajaan Romawi. Masa tu memang ujian besarlah untuk Ka'ab bin Malik dan sahabat yang 2 orang lagi radhiyallahu anhum. Syurga buat mereka insya-Allah. Hatta idza daqat alaihimul ardu bima rahubat. Sehingga apabila bumi yang luas ini terasa sempit kepada mereka kerana mereka dipulaukan. Wa daqat alaihim anfusuhum, dan hati mereka pula menjadi sempit kerana menanggung duka cita yang begitu berat. Wa dhannu an la malja'a minallahi illa ilaih, serta mereka yakin bahawa tidak ada tempat untuk mereka lari daripada kemurkaan Allah, melainkan kena lari mendapatkan Allah. Semataba alaihim liyatubu, kemudian Allah Ta'ala menerima taubat mereka agar mereka kekal dalam
taubat tersebut. Innallaha huwat tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah Azza wa Jal, dialah Tuhan yang maha menerima taubat, maha pengasih. Jadi satunya bumi ni rasa sempit sangat, hati pun mereka sempit dan mereka tak dapat melarikan diri melainkan kembali kepada Allah Azza wa Jal. Pernah kan bila kita buat salah kan kita rasa ya Allah sedih sangat-sangat, kita rasa tension sangat dalam hidup, kita rasa stres sangat. Benda ni boleh dikatakan dilalui oleh semua orang pun. Saya pun pernah mengalami keadaan tersebut masa sekolah dulu, sehingga saya rasa saya tak nak dah duduk sekolah. Saya rasa nak keluar daripada sekolah. Walaupun kita seronok dengan sekolah kita, ramai kawan, tapi ada dia punya momen tertentu yang membuatkan kita rasa kita nak lari daripada sekolah, tak nak kembali pada sekolah dan kita rasa malu nak jumpa sesiapa pun, sehingga menyebabkan kadang-kadang ada orang trauma pun dengan keadaan demikian. Tapi nak ceritanya, ibu-ibu yang saya kasihi, apabila Allah Ta'ala menerima taubat mereka, ya Allah, kuasa luas dunia ini. Sempit. Kita tengok beberapa kes lah yang saya tak nak sebutkan kes apa-apa. Saya yakin orang yang berhadapan dengan kes tersebut sempit, sampaikan muka jadi cengkung, wajah kemurungan, takut, tak tahu apa yang berlaku, nak jumpa mak malu, nak jumpa ayah malu, nak jumpa keluarga malu, tambah-tambah kalau ada isteri, ada suami, ada anak, lagi-lagi malu. Malu pada isteri, suami dan anak ni lebih malu daripada mak ayah sebenarnya. Okay, baik. Jadi malu segala-galanya hidup sebut tak kena. Itulah yang dilalui oleh anak Nabi Adam alaihissalatu wassalam setelah melakukan perbuatan yang dibenci oleh Allah, iaitu membunuh adiknya. Maka Allah Ta'ala sebut perkataan ghuraban. Allah Ta'ala utus burung gagak pada mereka. Burung gagak itu dinamakan ghurabun sebagai satu simbolik betapa terasingnya mereka daripada dunia ini. Berapa sunyinya mereka. Tak ada orang nak berkawan pun dengan mereka. Ini dia. Semalam ibu-ibu yang dirahmati Allah, saya berjumpa dengan Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah dan Mararah bin Rabi'. Terima kasih banyak Kak Liza. Malam saya jumpa dengan kenalan saya. Dia lebih senior daripada saya lah, yang kerja di immigration. Dan dia sebut macam mana masa dia kerja di immigration tu, dia kerja bahagian integriti. Okay. Bila dia kerja integriti ni, tak ada orang nak kawan dengan dia. Jadi dia kata masa tu dia hidup dengan geng-geng integriti je. Pergi makan sekali geng-geng integriti. Di mana-mana pun geng tu aja. Tak ada orang nak berkawan dengan mereka. Kerana pada pandangan orang lain, kalau dia berkawan dengan dia ni sibuk cari salah orang je. Padahal dia kata kalau kita tak buat salah, kenapa kita rasa takut? Jadi ceritanya orang ni dia terasa kesunyian tersebut. Dan dia duduk dalam integriti tu dalam hampir setahun, 11 bulan lebih kurang. Kemudiannya dia pun dipindahkan ke tempat lain, barulah dia berkawan dengan orang lain. Tapi itu bukan dalam bab melakukan kesalahan. Dia tak rasa sempit pun. Cuma dia kata kurang sikitlah kawan pada masa tersebut. Ya. Kemudiannya beliau juga menceritakan ada dua orang kawan dia. Seorang pegawai immigration dan seorang lagi magistrat. Dan kedua-duanya telah ditangkap masuk dalam penjara kerana isu rasuah. Dan pegawai immigration ni dia rasuah dia kecil-kecil je. RM100 macam tu je pun rasuah dia. Tapi kena penjara selama berapa puluh tahun, 20 tahun lebih rasanya kena penjara. Masa tu sedih sangat isteri dia dan isterinya balik ke kampung. Dialah yang ambil pas melawat penjara tu, selalulah dia lawat kawan dia. Tapi Alhamdulillah kerana kawannya berkelakuan baik, rayuan demi rayuan dibuat, 6 tahun kemudian dikeluarkan. Okay. Yang magistrat pun dah, saya tengok magistrat tu berapa tahun dalam penjara, kemudian dikeluarkan. Dan menariknya, dua orang ni keluar setelah melakukan kesalahan yang besar berupa rasuah. Okay. Mungkin ramai lagi yang buat rasuah tapi terselamat. Dua orang ni bila keluar, mereka lah jadi penceramah bahagian integriti. Sampaikan SPRM yang menangkap mereka dulu. SPRM pun jemput mereka untuk menyampaikan kuliah ceramah berkenaan dengan integriti. Dan magistrat tu, ini bukan satu cerita yang memalukan lah. Kawan saya pun tunjuk dah gambar kawan dia yang ada dua yang terima rasuah tu. Dan memang cerita tu kawan dia sendiri menganggap ia bukan rahsia. Sebab kawan dia magistrat tu memang siap buat ceramah bertajuk Di Balik Tirai Besi. Menceritakan bagaimana dia terjebak dalam dunia rasuah. Bahayanya rasuah tersebut. Terpisah dengan ahli keluarga. Jadi dia comeback, dia menjadi seorang yang begitu dihormati
kerana dia kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab tu kawan saya sebut, orang ni kalau dia masuk penjara, kalau dia berubah, memang dia boleh jadi sangat baik. Jadi alhamdulillah, nak ceritanya kalau kita buat salah ni memang rasa sunyi je dunia ni. Rasa sebab tak kena je jiwa dan hati kita kan. Okay. Dan satu lagi ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian sebagai penutup untuk perbincangan. Kita lihat pada ayat 44 ya. Okay, pada ayat 44 ini poin yang saya nak sampaikan pada muka surat 141 ialah rahsia Al-Quran kekal tulen. Okay, saya nak jelaskan pada ibu-ibu sekalian, sebenarnya banyak lagi benda yang pelik-pelik dalam Al-Quran ni. Dalam ayat yang kita bincang pun banyak lagi. Cuma saya hanya memilih topik tertentu sahaja untuk dibahaskan. Kita keluarkan 1-2 mesej sahaja bagi setiap ayat. Bukannya nak panjang-panjangkan. Okay. Ayatnya berbunyi, Inna anzalna taurata fiha hudan wa nur. Sesungguhnya kami menurunkan Taurat, dalamnya ada petunjuk dan cahaya. Okay, dalamnya ada petunjuk dan cahaya. Okay, sekian tu baca seterusnya. Okay, sorry, kena ke depan lagi. Yahkumu bihan nabiyyuna allazina aslamuna hadu. Dengan kitab itu para nabi alaihimussalam yang menyerahkan diri kepada Allah Azza wa Jalla menetapkan hukum bagi orang Yahudi. Warabbaniyuna wal ahbaru bimastuhfizu min kitabillahi wa kanu alaihi syuhada. Dan dengannya juga ulama mereka dan pendeta-pendeta mereka. Ar-Rabbani itu ulama-ulama mereka. Okey, dan dengan itu ulama-ulama mereka dan pendeta-pendeta mereka juga menjatuhkan hukuman berdasarkan kitab Taurah. Bimastuhfizu min kitabillahi, serta mereka diamanahkan memelihara dan menjalankan hukum hakam daripada kitabullah Taurah. Wa kanu alaihi syuhada, dan mereka lah yang menjadi penjaga dan pengawas kepada kitab Taurah. Artinya apabila Allah Azza wa Jalla turunkan kitab Taurah, kitab itulah yang digunakan oleh beberapa orang nabi, dan pastilah bermula dengan Nabiullah Musa alaihi salam, dan nabi-nabi selepas itu sampailah Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa pun belajar kitab Taurah ya, sebelum digunakan kitab Injil. Dan kitab ini dipelihara, digunakan juga oleh Rabbani dan juga Al-Ahbar, ulama-ulama dan pendeta-pendeta mereka dalam melaksanakan hukum hakam Allah. Mereka juga berpandukan kitab Taurah. Dan wa kanu alaihi syuhada, mereka lah yang menjadi penjaga kepada kitab Taurah. Jadi mereka yang memelihara kitabullah. Okey, saya bacakan ya, buku saya ni pada muka surat 142. Al-Qadi Ismail bin Ishaq Al-Maliki rahimahullah ditanya rahsia Al-Quran kekal terpelihara berbeza dengan kitab-kitab terdahulu. Jawapan yang beliau kongsikan amat luar biasa. Orang tanya Al-Qadi Ismail, apa faktor Quran ni kekal sedangkan kitab Taurah terpesong, diselewengkan, kitab Injil pun diselewengkan, padahal jarak antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad alaihi-wassalam hanya 600 tahun je. Tapi diselewengkan dalam tempoh tersebut. Tapi 600 tahun pun lama jugalah kan. 6 abad kan. Okey, baik. Kemudiannya kenapa kitab Zabur pun dah ke mana? Kenapa tu? Jawapan Al-Qadi Ismail bin Ishaq Al-Maliki amat luar biasa. Katanya begini. Kitab-kitab terdahulu seperti kitab Taurah dijaga oleh pendeta-pendeta mereka. Ni tadi. Wa kanu alaihi syuhada, merekalah yang menjaga kitab Taurah. Okay. Sedangkan Al-Quranul Karim dijaga sendiri oleh Allah Azza wa Jal. Sebagaimana disebut dalam suratul Hijr. Okay, suratul Hijr ini ayat yang paling popular lah bagi orang yang hafal Quran. Ayat 9. Inna, sesungguhnya kami, nahnu, kamilah, nazzalna, kami yang menurunkan az-zikr, Al-Quran, wa inna lahu, dan sesungguhnya kami terhadapnya, lahafizun, amat-amat kami menjaganya. Okay, maknanya Allah Ta'ala sendiri yang menjaga Al-Quran Karim. Berbeza dengan kitab-kitab yang dahulu, pendeta-pendeta mereka yang menjaga kitab Taurah, Injil dan juga Zabur.
Jadi itu jawapan yang diberikan oleh Al-Qadhi Ismail bin Ishaq Al-Maliki. Kitab Taurah, Injil dan Zabur mengalami penyelewengan kerana dijaga oleh pendeta-pendeta mereka. Sedangkan Al-Quranul Karim secara asasnya disebutkan sendiri dalam surah Al-Hijr ayat 9, awal juzuk 14, iaitu muka surat 262, bahawasanya Allah Ta'ala sendiri yang memelihara Kitabul Quranul Karim. Al-Mahamili begitu terpesona dengan jawapan yang dikongsikan oleh Al-Qadhi Ismail bin Ishaq Al-Maliki. Lalu kata Al-Mahamili, saya tidak pernah mendengar ungkapan kata seindah ini. Jadi Alhamdulillah, jadi Al-Quran ini dipelihara oleh Allah Rabbul Jalil. Ibu dirahmati Allah, dengan masa yang sedikit lagi, ada sebarang persoalan, perbincangan yang boleh kita lanjutkan. Kita buka perbincangan sedikit insya-Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Doktor. Nak tanya ayat yang first tadi, ayat 13 kan Ustaz, yang tentang menepati janji kan. Menepati janji tu cara untuk melembutkan hati. Adakah maksudnya macam orang yang tidak menepati janji, maksudnya dia dah hilang dia punya perasaan malu tu Ustaz, tu yang membuatkan dia pasal hati dia keras. Sebab saya, kalau saya tak silap lah, saya ingat macam orang Arab dia sangat menepati janji. Kalau dia orang menyalahi perjanjian tu dah satu yang apa, macam malu besar dia mereka. Okey. Orang Arab tu pun perlu kita perhalusi lagi lah, orang Arab mana ya Doktor ya. Sebab orang Arab ni dia ada pelbagai kabilah. Mungkin sebahagiannya betul menepati janji, macam Arab Jahiliah dahulu memang terkenal dengan orang yang menepati janji ya. Tapi tak semestinya semua. Tak semestinya semua bangsa Arab ni jenis menepati janji. Okey, baik. Jadi dalam bab ini, adakah orang yang tidak menepati janji ni merupakan orang yang hatinya keras ataupun hatinya ada sedikit kotoran? Kita katakan begitulah. Memang begitu pun, orang yang tidak menepati janji, masalah pada hatinya, ada penyakit. Tapi janji tu pun kita kena tengok jugalah, dia ada tahapan-tahapan dia. Kalau contohnya dia tidak menepati janji itu, artinya tidak menepati masa. Katanya nak datang pukul 9 pagi, tapi 11 pagi baru sampai. Okey. Hatinya pun memang adalah sedikit bermasalah, tapi tidaklah seteruk orang yang tidak menepati janji dalam bab hutang. Tidaklah seteruk orang yang tidak menepati janji dalam bab perkara-perkara yang lebih besar lagi. Okey, jadi dia ada tahapan-tahapan dia. Itu jawapan umum saya pada Dr. Munirah. Wallahualam. Sebenarnya ke Aisyah, kedudukan kitab Zabur macam mana ya? Tak begitu menonjol. Dalam Quran ada sebut, walaqad katabna fiz zaburi min ba'di dzikr annal arda yarisuha ibadiyas salihun. Allah Ta'ala telah nyatakan dalam kitab Zabur sebelum turunnya Al-Quran, bahawasanya bumi ini akan diwarisi oleh orang-orang yang salih. Ya, oleh orang-orang yang salih. Jadi bagaimana kedudukan kitab Zabur kemudiannya, wallahu alam. Ini kata kitab Zabur ini dia lebih kepada kitab-kitab nasihat. Macam sekarang ni buku-buku sufi lah. Kitab Ihya Ulumuddin dan sebagainya begitu. Tapi saya wallahu alam, saya tak tahu benda tu. Wallahu alam. Okey, baik. Ada lagi soalan lain? Satu lagi dalam surah Ali Imran. Ya Kak? Ada dalam chat Ustaz. Ni Okey. Kak Aisyah tanya. Dah saya dah sebut dah Kak Aisyah tadi, kitab Zabur. Oh dia dah. Okey. Kalau kita lihat dalam surah Ali Imran, Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, nazzala alaikal apa? Nazzala alaikal kitaba wa anzalna Astaghfirullahalazim, lupa pula. Nazzala alaikal furqan. Jap saya tengok. Adalah kita terlupa tu. Nazzala alaikal kitab, betul lah. Nazzala alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi wa anzala at-taurata wal injil min qablu hudan lin-nasi wa anzala al-furqan. Okey. Jadi dalam ayat itu ada Allah Taala sebut nazzala alaikal kitaba, itu Al-Quran, wa anzala at-taurata wal injil pun ada, dan pada ayat yang keempat min qablu hudan lin-nasi wa anzala al-furqan, ada ulama yang mentafsirkan Al-Furqan dalam ayat 4 surah Ali Imran
merujuk kepada Kitabuz Zabur. Wallahu a'lam. Baik. Ada soalan lain? Okey, tak ada. Jadi itulah perbincangan kita dalam buku Message Deep dalam Al-Quranul Karim. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian, kita berhenti di sini sebab saya difahamkan memang nanti ada kelas lagi untuk orang lain join dalam pukul 10. Jadi kita berhenti di sini. Semoga Allah merahmati kita semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan. Waalaikumsalam Ustaz. Terima kasih. Terima kasih Tuan Haji Rahmat ya.